Hari ini kita nak belajar bab 3 kelestarian alam sekitar 3.2 pencemaran alam sekitar. Standard pembelajaran. Yang pertama, menerangkan jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Yang kedua, mengkaji tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Dan yang ketiga, mereka cipta kaedah pembersihan air yang tercemar menggunakan teknologi hijau. Jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar merupakan perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi yang tidak dikehendaki dalam komponen alam sekitar iaitu udara, air dan tanah. Pencemaran alam sekitar menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada semua hidupan. Pencemaran alam sekitar juga menyebabkan isu alam sekitar seperti banjir kilat. Terdapat 4 pencemaran alam sekitar yang kita akan sentuh hari ini. Jenis pencemaran alam sekitar terbahagi kepada 4 jenis. Yang pertama, pencemaran terma. Yang kedua, pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran udara. Dan yang keempat, pencemaran tanah. Okey, sekarang kita akan lihat satu persatu jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Okey, jenis pencemaran yang cikgu akan bincangkan sekarang adalah pencemaran udara. Okey, apakah punca pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh seperti pencemaran udara? Okey, kita ada 3 penyebab ataupun punca kepada pencemaran udara. Yang pertama, disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan biogesit, gas egsos automobil, perebutan bahan dan sisa organik yang membebaskan gas rumah hijau dan pelbagai jenis gas toksik seperti sulfur dioksida ke dalam udara. Yang kedua, pencemaran udara semula jadi seperti letusan gunung berapi, pembakaran hutan, ribu debu dan sisa organik yang merebut. Dan yang ketiga pula, pencemaran udara buatan manusia. Contohnya seperti gas egsos daripada alat atau kenderaan bermotor, daripada gelau bagas, dari stesen jana kuasa terma dan juga dari industri dan tapak pelepusan sampah. Okey, seterusnya cikgu akan membincangkan 2 lagi jenis pencemaran. Okey, yang pertama ni adalah pencemaran tanah. Jadi apakah punca bagi pencemaran tanah? Okey, penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan. Yang kedua, pengurusan sisa pepejal yang kurang sesuai. Yang ketiga, disebabkan oleh hujan asid. Yang keempat, disebabkan oleh sisa nuklear. Dan yang kelima, disebabkan oleh sisa elektronik. Ini semuanya daripada kilang-kilang, kan? Okey, yang seterusnya adalah pencemaran terma ataupun kita panggil pencemaran suhu. Apakah punca yang menyebabkan pencemaran suhu pula ataupun pencemaran terma tadi? Yang pertama, puncanya adalah disebabkan penyahutan. Hutan-hutan sudah dibakar secara berleluasa. Yang kedua, aktiviti perindustrian. Daripada corong-corong sisa-sisa yang tidak digunakan ataupun gas-gas akan dibebaskan daripada corong kilang tu. Dan ketiga, pembakaran bahan api dalam kenderaan ataupun mesin. Seterusnya, cikgu akan membincangkan tentang pencemaran air. Kita lihat pula punca bagi pencemaran air.
Yang pertama daripada sisa. Sisa ni bermaksud sisa buangan. Contohnya air sisa, sisa domestik seperti deterjen dan rumahan, sisa pepejal seperti sampah sarap, dan juga bahan buangan industri seperti gris. Jadi ini semua merupakan punca kepada pencemaran air. Yang kedua adalah bahan kimia yang digunakan dalam pertanian seperti baja kimia dan racun perosak. Dan yang ketiga yang menjadi punca kepada pencemaran air pula ialah tumpahan minyak. Okey, tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Indeks pencemaran udara IPU biasa kamu dengar kan? Merupakan parameter pencemaran udara yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran udara. Manakala biochemical oxygen demand ataupun BOD pula merupakan parameter pencemaran air yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran air. Kalau kamu nak lihat rupa bentuk BOD, ada di sebelah ni ya. Di dalam ni yang gambar yang warna hijau ada pump ni, itu adalah BOD dan ini adalah gambar seorang saintis sedang membuat uji kaji. Kesan daripada pencemaran air kamu dapati, lihat di gambar di sebelah kiri ini, kamu akan dapati banyak ikan sudah timbul di permukaan air disebabkan air sudah tercemar. Okey, eutrofikasi ialah respons ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat daripada deterjen, baja dan juga sampah ke dalam suatu ekosistem akuatik. Jadi ini adalah definisi bagi eutrofikasi. Okey, pertumbuhan alga yang pesat dalam air yang mengandungi bekalan ion nitrat yang berlebihan adalah satu contoh eutrofikasi. Kesan negatif eutrofikasi termasuklah pengurangan kandungan oksigen dalam air yang boleh menyebabkan kematian haiwan dan tumbuhan akuatik. Mengapakah haiwan dan tumbuhan tidak dapat hidup di dalam tasik seperti gambar foto tersebut? Kalau dilihat daripada gambar, didapati terlalu banyak pertumbuhan alga pada permukaan sungai. Jadi, haiwan akuatik dan tumbuhan akuatik yang terdapat di dasar laut akan mengalami kekurangan oksigen. Maka mereka akan musnah. Sekarang, cikgu akan menerangkan tentang biochemical oxygen demand ataupun BOD. Biochemical oxygen demand ialah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh organisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik di dalam sesuatu sumber air. Semakin tinggi BOD bagi sesuatu sampel air, semakin banyak organisma yang berada dalam sampel air itu. Apakah hubung kait antara BOD dengan tahap pencemaran air dalam sesuatu sampel air? Sekarang, mari saksikan video ini. Pencemaran. Siapakah yang bersalah? Pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran terma, dan pencemaran darat.
Sanggupkah kamu mengobarkan kehidupan laut dengan pencemaran air yang semakin berleluasa? Lihatlah, wahai manusia. Apa sudah jadi ni? Sampah merata-rata. Sedar tak kamu, wahai manusia? Mengapa kamu melakukan kerosakan di muka bumi? Okey, jawapan bagi soalan tadi tu, tahap pencemaran air bagi sesuatu sampel air boleh ditentukan dengan mengukur masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru luntur setelah dicampurkan dengan sampel air tersebut. Apabila larutan metilena biru dimasukkan ke dalam sesuatu sampel air yang tercemar yang mengandungi kandungan oksigen terlarut yang rendah, warna biru larutan metilena biru akan luntur dengan cepatnya. Semakin tinggi tahap pencemaran air, semakin singkat masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru luntur. Kaedah pembersihan air yang tercemar dengan penggunaan teknologi hijau. Okey, ini adalah penggunaan teknologi hijau. Penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif ataupun efektif mikroorganism EM. Usaha mereka cipta kaedah pembersihan air yang tercemar dengan penggunaan teknologi hijau merupakan satu proses yang berterusan di Malaysia. Antara kaedah teknologi hijau yang digunakan untuk merawat air sungai yang tercemar di Malaysia termasuklah penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif ataupun efektif mikroorganisma EM seperti dalam rajah sebelah. Di gambar ini menunjukkan berbola lumpur tadi mikroorganisma efektif. Mikroorganisma efektif EM terdiri daripada 3 jenis mikroorganisma yang berikut. Okay, yang pertama, bakteria asilatik seperti Lactobacillus casei. Bakteria Lactobacillus casei merawat sisa kubahan, menyingkirkan bau busuk air, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma berbahaya dan memudahkan perebutan bahan organik. Manakala bakteria fotosintesis seperti Rhodophysiodomonas palustris ataupun bakteria fotosintetik menggunakan bahan organik untuk mensintesis bahan yang berguna seperti asid amino dan gula untuk pemakanan haiwan dan tumbuhan akuatik. Kemudian yang ketiga ialah yeast ataupun Saccharomyces cerevisiae. Yeast menghasilkan bahan keperluan bagi tumbuhan hijau. Ini pula adalah bentuk latihan yang boleh pelajar-pelajar sekalian cuba, dan cikgu sudah berikan jawapan bagi soalan objektif ini. Nampaknya sampai sini sajalah PDPR online cikgu, dan semoga berjaya kepada semua pelajar di luar sana. Don't forget to like, share, comment and subscribe. Thanks for watching.